Hadirin yang dihormati, majlis diteruskan dengan mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Insinyur Haji Idris bin Haji Harun, Ketua Menteri Melaka, merangkap pengurusi bersama Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan 1438 Hijrah 2017 Masihi untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan sukacitanya majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملاء الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين أما بعد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. Saudara dan saudari pengacara majlis yang amat berhormat, Datuk Seri Utama Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, yang berhormat Major General Datuk Seri Jamil Khair bin Haji Baharum, bersama yang berbahagia Datin Seri Fatmawati binti Saidin, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Seterusnya Yang Amat Arif Tan Sri Ibrahim Lembut, Ketua Hakim Syar'i Persekutuan, yang berhormat Datuk Wira Haji Osman Muhammad, Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka, bersama yang berbahagia Datin Wira Hajah Halimah Baba, yang berbahagia Tan Sri Haji Muhammad Ali Muhammad Rastam, Ketua Menteri Melaka yang ke-9, bersama yang berbahagia Puan Sri Hajah Asmah binti Abdul Rahman, yang berhormat Datuk Rosnah Haji Abdul Rashid Shalin, Timbalan Menteri Kerja Raya, bersama yang berbahagia Encik Fadli, yang berhormat Senator Dr. Ashraf Wajdi bin Datuk Dasuki, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, bersama yang berbahagia Datin Dr. Nur Dianawati, yang berhormat Datuk Wira Dr. Abu Bakar Maddiah, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Persekutuan, bersama yang berbahagia Datin Wira Hajah Wan Faridah, yang berhormat Datuk Seri Haji Naim Abu Bakar, Setiausaha Kerajaan Negeri, yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Osman bin Haji Mustafa, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, bersama Puan Sri Hajah Rohani, yang berbahagia Datuk Wira Haji Yaakob Amin, Timbalan Pengurusi Majlis Agama Islam Negeri, bersama Datin Wira Sharifah Khadijah, ahli-ahli yang berhormat, Exco Kerajaan Negeri, ahli-ahli yang berhormat, Timbalan Exco Kerajaan Negeri, ahli-ahli yang berhormat, ahli-ahli Dewan Negara dan Dewan Rakyat, Sahibus Samahah Datuk Haji Halim Tawil, Mufti Kerajaan Negeri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Ashabul Fadilah, Barisan Jemaah Hakim yang arif lagi bijaksana, wakil-wakil delegasi negeri bersama para peserta tilawatul Quran dan menghafaz Al-Quran seluruh negeri di seluruh negara, wakil-wakil media,
tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, muslimin muslimat kulluhum ajma'in rahimakumullah. Pertamanya saya memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita merafak setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izin serta rahmatnya kita diberikan kelapangan waktu, sihat tubuh badan untuk bertemu di majlis yang berprestij serta penuh keberkatan insya-Allah, iaitu tidak lain dan tidak bukan Majlis Tilawah dan Mahafaz Al-Quran Peringkat Kebangsaan 1438 Hijrah bersamaan 2017 Masihi. Seterusnya saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada tidak lain dan tidak bukan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, kerana berhadir sama di majlis penuh bermakna sekaligus akan merasmikannya selepas ini. Kehadiran Datuk Seri sesungguhnya memberi kekuatan dan menyuntik iltizam kepada kami di sini untuk bekerja dengan lebih gigih, khusus dalam memastikan majlis tilawah ini berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, kerana telah memberi peluang kepada negeri Melaka untuk menjadi hos pada acara yang penuh berprestij ini. Untuk makluman sekalian yang hadir, ini adalah kali ketiga Melaka telah diberi peluang untuk menjadi hos Majlis Tilawatul Quran Peringkat Kebangsaan bagi kali yang ketiga, dan bagi kali yang pertama menjadi hos bagi Majlis Tilawah dan Hafazan sekaligus. Adat orang Melaka menerima tetamu dengan pantun, kapal dagang dari seberang, syarat muatan kayu meranti, dari seluruh negara tuan-puan datang, kami orang Melaka sentiasa menanti. Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah, majlis bermula tirai dibuka dengan alunan ayat nan indah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, Majlis Tilawah Al-Quran yang diadakan saban tahun menjadi lebih berseri dan bermakna kali ini kerana dua majlis diadakan serentak, iaitu Tilawah dan Mahafaz Al-Quran di peringkat kebangsaan pada masa yang sama. Pengisian yang berbeza daripada tahun sebelumnya dilihat mempunyai kesan positif sekaligus membuka ruang perkongsian pengamalan antara qari dan qariah, para penghafaz Al-Quran yang baru dan lebih senior yang terdiri daripada para pelajar sekolah dan wa makaru wa makarallah wallah khairul makirin, insyaAllah. Pengisian yang berbeza daripada tahun sebelumnya dilihat mempunyai kesan positif sekaligus membuka ruang perkongsian pengalaman antara qari dan qariah, para penghafaz Al-Quran yang baru dan lebih senior yang terdiri daripada para pelajar sekolah dan belia, serta pertemuan para hakim tilawah dan menghafaz Al-Quran. Saya percaya semua ini sudah tentu membuka lembaran baharu ke arah transformasi masyarakat untuk lebih menyayangi, menghayati dan mencintai kalamullah yang amat agung ini. Majlis Tilawah dan Mahafaz Al-Quran Peringkat Kebangsaan yang dianjurkan saban tahun ini bukanlah semata-mata sebagai platform bagi kita berlomba-lomba memperdengarkan bacaan Al-Quran dengan alunan irama yang terhebat sahaja. Kita juga perlu mengambil perhatian bahawa di samping alunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dipersembahkan, mesej dan isi kandungan yang tersirat juga wajib kita hayati sebaik mungkin. Hadirin sekalian, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
telah meninggalkan kita lebih 1,400 tahun yang lalu. Dalam tempoh yang panjang ini, umat Islam telah melalui pelbagai liku kehidupan. Namun begitu, kita bersyukur kerana rasa cinta terhadap risalah ilahi ini bersumberkan wahyu Al-Quran yang dibawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mekar dan segar di minda dan sanubari masyarakat. Sesungguhnya, kita sebagai umat Islam tiada keraguan sama sekali di atas mukjizat Al-Quran sebagai petunjuk kerana ia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan kemuliaan dan kesuciannya. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hijr ayat ke-9 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim. Yang maksudnya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-zikr, yaitu Al-Quran, dan kami jugalah yang memelihara dan menjaganya. Al-Hijr ayat 9. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, adalah menjadi satu kemestian untuk kita menyayangi dan menjaga kitab Al-Quran daripada terabai dan terancam dengan anasir yang tidak diingini. Antara usaha yang boleh dilaksanakan termasuklah membudaya serta melazimi kehidupan dengan mempelajari, mendalami dan menghayati ilmu-ilmu Al-Quran itu sendiri. Kita yakin dan percaya dengan cara ini, umat Islam dapat mengamalkan isi kandungan serta membacanya dengan betul dan tepat. Kita juga percaya bahawa Al-Quran akan terpelihara melalui ingatan para hafiz yang dibaca serta diamalkan tanpa batasan waktu dan tempat. Hadirin sekalian, sejak turunnya wahyu pertama, keaslian Al-Quran sentiasa tersemat kukuh dalam dada-dada para sahabat dan para hufaz yang berperanan penting membantu memelihara dan melindungi kesahihan Al-Quran itu sendiri. Di negeri Melaka contohnya, kita mempunyai 2 buah sekolah tahfiz milik penuh kerajaan, iaitu Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Cenderah yang terletak di daerah Jasin dan Sekolah Menengah Tahfiz Pulau Besar di daerah Melaka Tengah. Kita juga mempunyai sebuah institusi tahfiz yang menawarkan diploma kepada pelajar lepasan SPM, iaitu Mahat Tahfiz Al-Quran Sayyidina Ali Bukit Katil dan juga cawangannya di Kompleks Al-Falak Al-Khwarizmi di Tanjung Bidara. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saban tahun permohonan kemasukan pelajar ke sekolah tahfiz semakin meningkat. Pembinaan sekolah tahfiz swasta juga dilihat amat menggalakkan kerana kecenderungan ibu bapa dan para pelajar di negara ini untuk mengikuti kelas-kelas tahfiz secara profesional. Ini termasuklah Sekolah Menengah Imtiaz Ulul Albab yang dinaungi sendiri dan mendapat sentuhan langsung yang amat berhormat Datuk Seri Utama Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri kita sendiri. Yang ini kita kena bagi tepukan gemuruh kepada Datuk Seri. Saya dipahamkan petang tadi Datuk sendiri turun ke Padang melihat kemajuan di tapak, memerhati secara dekat pembinaan masjid yang bakal sempurna tidak lama lagi. InsyaAllah Datuk Seri, Sekolah Menengah Imtiaz ini akan menjadi, Ulul Albab ini akan menjadi kebanggaan Melaka. Sekolah ini yang terletak di daerah Alor Gajah, iaitu di kampung Durian Daun, di kampung di mana jatuhnya hati yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri kita lah. Di Masjid Tanah ini semakin menjadi pilihan dan menarik minat ibu bapa untuk anak-anak mereka mempelajari dan menghafaz Al-Quran secara total, secara profesional dalam pelbagai bahasa. Ini termasuklah bahasa Inggeris, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Jerman dan pelbagai bahasa lagi. Saya percaya ini adalah petunjuk dan petanda baik untuk pengembangan syiar Islam di Melaka khususnya dan di seluruh negara amnya. Dalam rangka melahirkan lebih ramai kalangan golongan dewasa yang boleh menghafaz Al-Quran, Kerajaan Negeri Melaka juga telah menetapkan 28 buah masjid di setiap Dewan Undangan Negeri sebagai pusat pengajian kelas hafazan dewasa. Sesungguhnya,
penganjuran program seperti ini amat baik dan sejajar dengan keperluan umat Islam untuk memelihara dan menjaga martabat serta kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Semoga usaha yang kita lakukan ini mendapat keredaan dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, sekali lagi terima kasih dan setinggi penghargaan kepada semua negeri terhadap penyertaan yang menggalakkan pada kali ini sekaligus menggambarkan semangat perpaduan dan cintakan Al-Quran yang menjadi panduan dan ikutan umat Islam seluruhnya semakin meningkat di dalam kalangan masyarakat di negara ini. Kepada semua qari dan qari'ah serta para penghafaz Al-Quran yang bertanding pada tahun ini, tahniah dan syabas saya ucapkan kepada mereka yang berjaya ke peringkat antarabangsa. Selamat berjaya dan selamat berjuang untuk membawa bendera negara di peringkat antarabangsa. Mari kita beringat dan insaf dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Yang maksudnya, dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi jika mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Al-A'raf ayat 96. Hadirin sekalian, mudah-mudahan akan terbina sebuah negara bangsa yang mendapat nikmat kemurahan rezeki kurniaan ilahi dengan ummahnya menunjukkan sifat-sifat tawaduk lagi bersyukur kerana negerinya baik, aman dan makmur. Marilah kita berdoa agar negara dan negeri kita tergolong di dalam kumpulan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya-Allah. Dengan keberkatan dan kebesaran Al-Quran juga, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita pemerintah dan pemimpin, imam dan hakim serta ulama dan umara yang teguh serta kukuh iman, berpegang kepada prinsip menegakkan yang ma'ruf, menentang yang batil. Saya berdoa majlis ini, majlis tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan ini dirahmati Allah, dan juga perpisahan kita selepas ini dilindunginya, dan kita semua tergolong di dalam golongan orang-orang yang terpuji. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sekali lagi saya mendoakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi serta keluarga akan terus dilimpahi Allah Subhanahu wa taala kesihatan yang sempurna, umur yang panjang serta kekuatan untuk terus membela agama bangsa dan negara kita. Wallahu a'lam. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka. Muslimin Muslimat hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bersempena dengan majlis perasmian tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan tahun 1438 Hijrah 2017 Masihi pada malam ini, marilah kita bersama-sama mendengar ucapan perasmian yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Majlis dengan penuh hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا وارضى عن أصحاب رضا الرضا
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقاد وتنفرج بالقرى وتطل بهوائج وتنال به رغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Yang berhormat Datuk Seri Utama Insinyur Haji Idris Harun dan isteri kesayangan beliau Datin Seri Utama Datuk Wira Hajah Fadilah Abdullah. Yang berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Hay Haji Bahrom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Datin Seri Fatmawati binti Haji Saidin. Yang berhormat Timbalan Menteri, yang berhormat Speaker, yang berhormat Siswa Kerajaan Negeri, pegawai-pegawai kanan Kerajaan Negeri Melaka dan Persekutuan, DFD jemputan, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam ta'zim dari Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri kita yang sepatutnya meresmikan majlis pada malam ini, dan beliau telah meminta saya menyampaikan salam kepada semua dengan ucapan Assalamualaikum. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat berhimpun dalam majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan tahun 1438 Hijri bersamaan dengan 2017 Masehi. Saya merafakkan syukur kerana dengan limpah nikmat keamanan dan kesejahteraan yang berterusan ke atas bumi Malaysia yang tercipta ini, khususnya bumi Melaka, maka kita dapat menganjurkan majlis pada malam ini dan malam-malam seterusnya. Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah diucapkan kepada Kerajaan Negeri Melaka selaku tuan rumah dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yang telah berjaya menganjurkan majlis yang kita adakan di bumi bertuah ini. Bertepatan dengan tema majlis pada tahun ini, yaitu Ukhuwah Islamiyah, asas penyatuan ummah, saya berdoa agar kita dapat berusaha meneguhkan perpaduan dan persaudaraan dengan mengenepikan warna-warna yang berbeza di kalangan kita. Termasuk warna-warna kepartian yang berbeza, khususnya dalam kalangan umat Islam di negara kita. Dasawarsa ini dengan perkembangan teknologi maklumat telah membawa implikasi besar, terutama jika ada di kalangan kita yang menyalahgunakan teknologi ini sehingga boleh menghakis nilai-nilai kemanusiaan dan rasa hormat menghormati antara satu sama lain. Penyalahgunaan kemudahan teknologi komunikasi boleh membawa fitnah, terutamanya fitnah cyber, yang akan mewujudkan keganasan persepsi, seterusnya mencetuskan permusuhan dan krisis sosial dalam kalangan ummah Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menyeru diri saya dan kita semua, marilah kita kembali ke ajaran Al-Quran. Kita sama-sama membina
semangat perpaduan, bertoleransi dalam hidup bersama masyarakat, yang sunatullah telah menentukan bahawa Malaysia ini diwujudkan di dalam masyarakat pelbagai agama, berbilang kaum, berlatar belakangan yang berbeza dan adat resam yang juga berlainan. Di tangan kitalah jaminan kepada keharmonian hidup bermasyarakat serta kedamaian dan keamanan di negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita harus memberikan fokus kepada maksud yang dulunya dipanggil sebagai musabaqah Al-Quran, tilawah, yang dikenali kini dan dikombinasikan dengan penghafazan. Bukan hanya untuk masyarakat Islam, umat keseluruhannya melihat bahawa qiraat, bacaan, mengikut tajwid, mengikut tartil yang ditentukan sebagai suatu adab untuk kita menghadapi Al-Quran. Alhamdulillah, hufaz yang kita lahirkan dari pelbagai institusi penghafalan Al-Quran telah meletakkan Malaysia di dalam peta melahirkan antara hufaz yang terbesar di dunia ini. Tetapi adakah kita memadai dengan dua perkara itu? Dan tentunya kita mahu menerobos bahawa umat Islam keseluruhannya, khususnya di Malaysia, harus memahami Al-Quran. Bukan sekadar menterjemahkannya, mempelajari tafsir, malah unsur-unsur asbabun nuzul terhadap Quran ini, agar kita dapat menghayati Al-Quran sebagai suatu kitab yang diturunkan hudan linnas, yang bermaksud untuk memberikan panduan kepada seluruh manusia dan kesejagatannya. Di dalam maksud yang tersembunyi apabila pemuka-pemuka agama dan pemimpin-pemimpin negara kita mewujudkan tilawah dan musabaqah ini daripada zaman lebih awal daripada kita memperlihatkan bahawa kini kepimpinan kita, para ulama kita, harus mengajak ummah keseluruhannya supaya dapat mewujudkan budaya Quranik di kalangan ummah keseluruhannya, dapat membentuk akal Quranik di kalangan ummah di negara kita, yang akhirnya dapat mewujudkan sahsiyah, personality, kepribadian Quranik sebagaimana yang tercatat di dalam Quran. Dan kita mahu akhirnya supaya ummah Quranik dapat diwujudkan. Tuan-tuan dan puan-puan, negara kita menjadi negara contoh kepada negara-negara Islam yang lain. Untuk mencipta sesuatu kejayaan itu sukar, tetapi untuk mempertahankan sesuatu kejayaan itu lebih sukar. Di dalam hubungan inilah tilawah yang kita adakan setiap tahun dan kita bergilir-gilir mengikut negeri menjadi tuan rumah, tentunya mempunyai maksud yang tersurat dan tersirat agar majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan yang kemudiannya dibawa ke peringkat antarabangsa akan dapat kita lakukan dengan mahu mencapai maksud-maksud yang telah saya nyatakan terlebih awal tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita harus melihat bahawa kita harus menjadikan Quran sebagai tapak untuk kita melakukan satu tasawur, satu vision, satu pandangan ke hadapan. Kita harus meletakkan di dalam peta-peta untuk menentukan ummah, untuk bukan hanya tempoh 3 tahun dari hari ini atau 30 tahun daripada apabila kita tamat pada tahun-tahun tertentu untuk kita berpijak menentukan futuristik kepada negara kita. Hanya berpandukan pada Quran, insya-Allah
negara kita akan selamat menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dan insya-Allah masyarakat dan ummah Quranik ini akan dapat membawa kita sebagai negara yang aman damai dan dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam situasi yang beginilah kita harus melihat dari dalam dan daripada luar bagaimana asas-asas yang telah digunakan oleh ulama-ulama terdahulu, dan beberapa jumhurul ulama telah menentukan bahawa hukum yang berasaskan pada Al-Quran adalah merupakan hukum-hukum yang qat'i, yang tidak boleh dipertikaikan. Dan jika sesuatu hukum itu tidak dapat dikutip daripada Al-Quran, maka rujukannya ialah Al-Hadis. Di dalam hal ini, jika ada di kalangan ummah yang mahu menolak hadis, apatah lagi jika hadis itu adalah hadis-hadis qudsi yang mempunyai hubung kait secara langsung dengan Al-Quran, maka puak yang begini, golongan yang begini adalah golongan yang tidak bersama-sama dengan kita. Pegangan kita adalah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ini harus jadi pegangan kita. Kita tidak mahu masyarakat dan ummah Islam di negara kita dipetak-petakkan dengan perbedaan-perbedaan yang tidak lagi bersandarkan pada Al-Quran dan hadis. Kita tidak mahu ada anasir-anasir dan fahaman lain yang memasuki minda di kalangan ummah Islam di negara ini. Kita tidak mahu perpaduan yang wujud di kalangan ummah dipecahkan kerana perbedaan-perbedaan furuk, perbedaan-perbedaan perkara cabang di kalangan kita. Kembalilah kepada ajaran Al-Quran, fahaminya lah dan berikanlah penghayatan kepada soal pemahaman kepada Al-Quran ini. Saya menyeru diri saya dan kita semua untuk merenung kembali untuk tempoh yang panjang bahawa perimbangan-perimbangan kepada soal sahsiyah di kalangan kita, biarpun kita berbeza pendapat di dalam banyak hal, tetapi di dalam soal agama kita jangan berbeza pendapat. Kerana dalam perlembagaan kita telah menentukan bahawa agama persekutuan adalah agama Islam. Jika hak kita untuk menentukan hala tuju dan masa depan kita, jika kita mahu meletakkan hukum untuk kalangan kita dan kita dicabar, maka adakah kita mahu mengizinkan orang lain untuk mencampuri hal kita? Kita mesti tegak untuk bersama-sama menegakkan hukum Allah, hukum Al-Quran. Tuan-tuan dan perempuan, kita dikendaki untuk bijaksana. Kita dikendaki untuk mempunyai ketatasusilaan di dalam melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita akur pada itu. Tetapi kalau rumah kita dimasuki orang dan mereka mempertikaikan bagaimana kita rukuk dan kita sujud, sedangkan mereka tidak satu akidah dengan kita, adakah kita mahu bertoleransi dengan orang yang begini, golongan yang begini? Di dalam hal inilah tuan-tuan dan puan-puan, kita ketepikan warna-warna yang berbeza di kalangan kita atas asas akidah yang sama, atas pegangan ummah yang sama. Mari kita bersama-sama untuk menentukan bahawa jangan ada sesiapa yang cuba mengajar kita, apatah lagi mencabar kita, sama ada dari luar atau dari dalam rumah kita. Mereka mestilah belajar menghormati kita untuk kita belajar menghormati mereka. Benar, lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan agama kamu, aku dengan agama aku. Tetapi tolong hormati agama kita agar kita belajar menghormati agama mereka. Oleh demikian, kita harus belajar. Kenapa kita mahu dipetak-petakkan? Kenapa kita mahu disanggah? Kerana mereka menganggap kita lemah. Kerana mereka menganggap kita berpecah, maka mereka berani melakukan sesuatu yang tidak kita alu-alukan selama ini. Cukuplah. Jika ada di kalangan kita yang berbeza pendapat terhadap sesuatu hukum Allah, kembalilah ke bakal jalan. Rujuklah semula kepada Al-Quran dan hadis, ijma' ulama dan qiyas sebagai
bahan-bahan rujukan kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan lafaz fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, dengan ini saya meresmikan Majlis Tilawah dan Menghafal Al-Quran Peringkat Kebangsaan tahun 1438 Hijri bersamaan 2017 Masihi dengan resminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk menyempurnakan gimik perasmian. Dipersilakan. Para muslimin muslimat hadirin yang dirahmati Allah sekalian, acara majlis pada malam ini akan diteruskan lagi dengan majlis penyampaian cenderahati. Untuk itu di atas kesudian Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia hadir merasmikan majlis pada malam ini, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka menyampaikan cenderahati kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Diikuti dengan cenderamata daripada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Majlis merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang telah menyempurnakan Majlis Perasmian Tilawah dan Menghafaz Al-Quran Peringkat Kebangsaan 1438 Hijrah 2017 Masihi.